Jadi lepas tu dia sebut tentang apa tu saya kata tadi, mana kewajipan berfikir yang membawa kepada natijah yang betul dalam agama, dalam akidah pun ada fikir. Itu dia contoh Nabi Ibrahim, fikir, yakin. Kemudian hukum 5 itu kewajipan kita, dia peringatkan kita dalam kitab akidah dia tentang hukum 5. Hukum 5 tu wajib apa, yang sunat apa, yang haram apa, yang makruh apa, yang harus apa. Ini dihuraikan dalam kitab fiqh dia. Tapi di sini dia sebut di bawah perbincangan tentang hukum 5. Nah, dalam Al-Fiqhul Akbar dia sebut fiqh tu dalam menyebut hukum 5. Dalam detail dia sebut dalam Kitabul dia. Kemudian teruskan lagi kewajipan bermakrifat. Bermakrifat tu atau berilmu semula. Maknanya mengetahui yang diketahui mengikut keadaan yang sebenar. Jangan tahu tapi tidak yang sebenar. Kalau dalam agama tidak yang sebenar, Tuhan 3 dalam agama yang lain pada Islam. Tak betul lah, tahu tapi tak betul. Tak betul. Baik. Tentang maqam Ibrahim saya sebut tadi. Kemudian dia guna dalil tentang membuktikan sifat-sifat Allah melalui kedua-duanya sekali, sebagaimana yang biasa dalam ilmu tauhid al-sunnah, iaitu dalil nakal, dalil ayat Quran, dan juga dalil akal. Dan memang dalil akal mendapat tempat yang sewajarnya dalam wacana ahli sunnah wal jamaah. Misalnya Imam Ghazali pun bila bercakap tentang akal, dia rujuk kepada ayat dalam surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah kita dengar pengajaran daripada Quran dan Sunnah dan ilmu itu, dan kita menggunakan akal, kita tidak menjadi ahli neraka. Begitu juga mana akal yang berjalan dengan sejahtera, yang membawa kepada kesimpulan yang betul, menjamin daripada neraka. Manusia masuk neraka ni bila akal tak berjalan dengan sejahtera, berjalan tapi tidak betul dan tidak sejahtera. Seperti contoh, kalau dalam satu tamadun barat, kononnya berjalan akal, sekurang-kurang akal rasional, logik pun diguna, tapi bila berjalan tidak sejahtera, dia dipengaruhi oleh nafsu dan keinginan, timbullah perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sehingga kita boleh lihat bahawa tamadun ini mereka cipta kekufuran. Sampai sekarang mereka cipta kekufuran. Komunisme, kekufuran. Materialisme, kekufuran. Sekularisme yang ditaklukkan oleh Bradlaugh dan Holyoake dalam prinsip sekularisme, dan juga the British secularism, kekufuran. Positivism, Auguste Comte, kekufuran. Sebab mengetahui ilmu hanya melalui kaedah positivism, sains. Tak ada wahyu, tak ada nubuah. Kekufuran. Mencipta kekusutan dan kenisbian nilai, baik buruk tak menentu, benar salah tak tentu, barat. Mencipta liberalisme yang menyanggai ajaran kita, sehingga setengah orang kita pun terperangkap dalam liberalisme, kebebasan dalam erti barat, sampai tak dipandukan pahaman
tentang liberalisme itu mengikut panduan ahli sunnah. Jadi dia bercakap tentang kebebasan, tapi dia tak faham setakat mana kebebasan itu dalam ahli sunnah. Jadi dia ikut barat. Bila barat kata demonstrasi ini bagus, dia buat demonstrasi. Ya. Bila barat kata bangkang, dia bangkang. Dia tak cuba faham bahawa bangkang itu sejauh mana adanya dalam wacana ahli sunnah. Bangkang tu ada sebenarnya, tak ada bangkang tu. Yang ada hanya adilun nasihat yang bersifat intelektual, yang islah dan betul. Bangkang tak ada. Sebab kita nak sampaikan sesuatu bukan nama bangkang. Tapi bila liberalisme barat sejarahnya macam tu, dan kalau kita tidak sempat mencerna dengan baik liberalisme tu dalam konteks panduan kita, dia pakai ikut saja. Dan kalau tak kena gayanya, orang pakai jubah pun ikut, orang serban pun ikut, dengan jubah-jubah sekali, tak dicerna. Mungkin juga orang yang tidak sempat mencerna ke dalam Islam, pemikiran Khawarij tak dicerna dengan baik, timbul budaya anti-establishment. Kononnya atas nama Islam, Islam suruh, disebutlah hadis tu, al-jihad afdalul jihad qaul haq inda maliki jairin. Walah, kata yang hak itu bukan semestinya bangkang. Sebut kata, dan sebut dan kata itu yang disuruh melalui saluran, bukan ikut barat. Tapi bila dah tidak cermat, maka berlakulah keadaan yang tidak sepatut berlaku. Macam yang saya selalu ulanglah, zahar sekularisme tak diikut tarif yang sebenar daripada sekularisme, sampai timbul fitnah dalam negara kita sendiri, sampai orang UMNO dengan PASUN tak boleh baik, sampai sekarang suka nak baik, suka nak baik, tak rujuk pada asal. Sampai sekarang bila kita beritahu pun tak dibuatnya, tak dibuatnya. Dan ada yang masih lagi diulang, mendesak betul, pasal berfikir cara tak betul, mengambil maklumat tak betul, interaksi dia dengan ilmu tak betul. Jadi tujuan, sebab itulah besarnya tujuan Quran datang sebagaimana surah Yusuf menyebutnya, Alif Lam Mim inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turun kepada kamu Quran dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal dengan betul, sejahtera membawa kepada natijah yang betul dan selamat. Jadi sebab itu Imam Syafi'i tekan sangat sampai dia hurai bahawa makna berfikir yang betul ni termasuk dalam perintah wattabi' millata Ibrahim, atau anittabi' millata Ibrahim, hendaklah kamu ikut agama Ibrahim. Kemudian dalam bercakap tentang sifat-sifat Tuhan, dia memberi perkenan kepada laisa kamitslihi syai'. Dia tekan tu, dia tidak ada sesuatu yang boleh banding dengan dia. Sebab itu dia tekan dia tidak jauhar, tidak Allah, dia tidak ada kecapan, tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada apa. Itu anak kunci nak tersifat, nak faham sifat Tuhan tu. Bukan seperti makhluk, bukan. Dan walaupun dia tidak buat satu bagian khas, tapi kita dapat anak kunci. Baru bila sampai kepada perkataan yang membawa erti yang boleh mengelirukan, dia takwil. Wa banainaha bi'aidin, dan kami bina langit itu dengan tangan-tangan, plural riyad aid. Tapi dia kata aid biqawwah, dengan kekuatan. Dia tahu dia bagi anak kunci.
Maknanya Imam Syafi'i ini aliran dia dalam memahami ayat Quran ialah bila dibimbang erti yang zahir dari lafaz membawa kepada kesilapan memahami sifat Tuhan, dia takwil. Dan dia adalah pakar bahasa. Dia pakar bahasa. Jadi bi'aidin ay biqawah, kekuatan. Kita dapat nak kunci. Dan sebab itu apa ayat Ar-Rahman ala al-Istawa, walaupun dia tidak hurai seperti Imam Ghazali, tapi dia tidak menyebut dia duduk atas arash. Tapi yang pihak yang Mujassimah ni kata dia duduk atas arash. Sampai ada sebut sendak Allah duduk tu, sampai ada bunyi pun lagi bila Allah duduk tu. Subhanallah. Kemudian dia pergi pada sifat-sifat Allah yang dibincang oleh ulama ahli sunnah sebagai sifat 20. Hanya dia tak sebut aja sifat tu sifat 20. Sifat ilmu, ayat, dan kudrat, dan sama, dan basar, dan kalam. Kemudian hal keadaan dia tu berilmu, hal keadaan dia hidup, hal keadaan dia berkuasa, berkehendak, berkata-kata sampai akhir. Yang kita boleh lihat bahawa ilmu sifat 20 itu sudah dibincangkan oleh dia, walaupun dia tak sebut nama sifat yang pertama, sifat kedua, yang ketiga. Ada dari situ. Yalah, ada orang di Malaysia hanya kata sifat 20 ni direka zaman penjajah. Dia tak perasan. Imam Syafi'i pun dah ajar dah. Tapi Imam Syafi'i mana zaman penjajah? Subhanallah. Abad ketiga Hijrah, mana abad ke-9 Masihi lah. Kita dijajah 1511. Waktu tu kita Imam Syafi'i dah ada. Kita pertigaan dah ada. Kemudian dia cakap tentang melihat Tuhan dalam syurga. Dan dia sebut hadis tentang melihat Tuhan dalam syurga ni sebagaimana kamu melihat bulan waktu penuh purnama. Itu misalnya pihak Syiah pula dalam Peshawar Nights kata orang ahli sunnah ni dia ajar syirik. Dia kata Allah Ta'ala bulat seperti bulan. Peshawar Nights satu buku yang terkenal yang rekod dialog ahli sunnah dan Syiah di India. Dia kata kalau orang ahli sunnah ajar antaranya lah Tuhan bulat apa bulan. Ini maksudnya ialah lihat bulan dengan terang sama seperti terangnya kamu melihat bulan waktu purnama. Bukannya Tuhan tu bulat macam bulan purnama. Itu dia pusing.